Alhamdulillah. Kita sambung semula perbincangan kita tentang persaudaraan Islam dan bagaimana ia memberi kesan kepada ekonomi kita. Kita tahu dunia pada hari ini ialah dunia ekonomi. Jatuh bangun sebuah negara berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi telah bertukar menjadi senjata. Kalau dulu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, supaya kamu bersiap sedia, wa'iddu, menyiapkan semampu mungkin apa yang kamu mampu menghadapi mereka daripada kekuatan kuda-kuda yang bertambat yang dengannya kamu menakutkan mereka, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Kita hari ini ekonomi, apabila dunia manusia ini, negara orang Islam kuat, ekonominya kuat, tak minta sedekah daripada orang lain, maka kita ada kemuliaan. Demikian juga masyarakat Islam. Kalau kita tengok pada dunia Islam pada hari ini, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia, kita kadang-kadang orang Islam ni bangga dengan kereta-kereta mewah, tapi kita basikal pun tak boleh buat. Keluaran apa? Basikal keluaran Mesir tak pernah kita dengar. Habis tinggi kita pandai, kita jual kurma, kita jual apa? Benda yang dah siap dah. Itu pun kadang-kadang orang lain jadi orang tengah, kita yang makan kuah saja, orang lain yang makan isinya. Kita dunia Islam, kita ada keju, kita ada macam-macam, kita ada sawit, kita ada macam-macam. Kita gagal membangunkan negara orang Islam. Masih lagi dalam senarai negara-negara miskin itu, termasuk dalam negara orang Islam. Termasuk negara orang Islam. Cuma kita pandai membazir, betul lah. Ada negara tertentu, menterinya tempah khas kereta daripada Perak, punya kekayaannya, rumahnya mengalahkan segala hotel mewah dalam dunia ni. Tetapi di sana, di seberang sana, Somalia, ada ramai orang Islam yang boleh dikira dengan jari berapa tulang kiri kanannya kerana tak cukup makan. Inilah orang Islam. Kita balik pada suasana dalam negara kita umpamanya. Kita entah berapa lama lagi tak bercakap tentang masalah ekonomi umat Islam, ekonomi orang Islam ekonomi dia lemah. Kita perlukan peruntukan kota itu, kota ini. Saya bukan menentang kota itu, tetapi tak apalah, itu satu bantuan untuk orang Islam. Tetapi bagaimana kita yang berada 60% lebih dalam negara ini gagal untuk menggerakkan ekonomi kita, bersaing dengan orang yang kurang 3-40% saja. Semuanya kerana kita tidak ada kesedaran Islam. Allah menyebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukminun itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim, kata Nabi. Orang Islam saudara orang Islam. Kita kalau ada saudara kita berniaga, kita tolong saudara kita. Saya kadang-kadang buat contoh biasa di pasaran. Kita ada makanan, sosis, burger, yang macam-macam. Kita masuk ke pasar raya tu macam-macam ada. Ada yang orang Islam punya. Tapi bukan semua orang Islam yang sensitif. Dia kata kita ambil lah, beli yang saudara Islam kita punya ni. Pertama, dia orang Islam kita. Kedua, kita dapat pahala tolong dia. Ketiga, kita juga dapat benda yang kita nak, iaitu bahan. Dan pengeluar Islam tu sendiri mesti ada kesedaran lah. Mereka mestilah buat yang terbaik, kerana Islam suka apabila manusia buat satu benda, buat yang terbaik. Kalau dia keluarkan makanan, yang terbaik. Kalau dia ada kedai, dia buat baik. Kalau dia ada projek buat rumah yang baik. Jangan buat rumah terbengkalai. Akhirnya orang tak percaya kepada orang Islam. Tetapi orang Islam kalau tolong makan, kita cari makan saudara Muslim kita. Bahan saudara Muslim kita. Kalau semua dapur orang Islam ni, yang ada belasan juta dalam negara ini, semua dapurnya ambil daripada orang saudara Muslimnya, saya tak tahulah berapa puluh banyak kilang dalam negara ni milik orang Islam. Kalau semua kereta-kereta rosak ni kita pergi cari pomen orang Islam, berapa banyak dah kilang-kilang kedai-kedai kereta yang boleh kita buat. Tapi perasaan ini tidak ada. Saya tidak anti macam saya sebut tadi, bahawasanya anti kepada orang bukan Islam, tak, sama sekali tak. Tapi kita bercakap dalam soal konteks membela saudara Muslim. Itu istimewanya Yahudi. Yahudi berapa kerat dalam dunia ni. Tetapi orang Yahudi, dia tidak akan beli barang melainkan di kalangan Yahudi. Sebab itu dia sanggup kalau nak beli
sepuntung rokok di seberang jalan sana, walaupun contoh rokok ni kurang baik lah. Contoh rokok seberang jalan sana, dia sanggup hujan lebat pun lintas. Basah baju dia tak apa, dia hantar duit kedai Adobe yang milik Yahudi. Rokok yang seberang sana tu yang penting kedai Yahudi. Duit Yahudi masuk ke orang Yahudi kerana akan kembali kepada orang Yahudi. Nabi SAW puji dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, puji kaum Al-Asy'ariyin kerana mereka itu apabila tak cukup, idza armalu fil ghazw alqalla ta'amuhum bil Madinah, kata Nabi, apabila makanan kurang, waktu pergi dalam peperangan tak cukup, mereka himpun jama'u ma indahum fi thawbin wahid, maka himpun sama semuanya dan kemudian bahagi sama rata di kalangan mereka, tolong kaum mereka. Nabi kata wahum minni wa ana minhum, aku di kalangan mereka, mereka di kalangan aku. Yang maksudnya Nabi suka orang yang tolong menolong kaumnya, padahal perkauman tak disukai oleh Islam, tapi menolong kaum untuk kebajikan disuruh. Kita kena tolong bukan kaum, kita kena tolong orang Islam dalam hal yang seperti ini. Dan insya-Allah saya akan melihat pada sudut-sudut yang lain lepas daripada ini tentang kekuatan ekonomi kita dalam negara ini jika kita benar-benar melaksanakan. Dan kembali pendapat saya minta orang Islam menyokong orang kita, orang peniaga antara peniaga kecil ataupun peniaga yang besar. Kebanyakan di dalam Malaysia India ni banyak peniaga yang asing. Kurang kenapa orang Islam kita? Kalau boleh pekerja-pekerja kedai ni berpakat, kita orang Islam kita peniaga bersama-sama untuk negara kita.